rahmatnya kita diberi taufik ditemukan lagi pada malam ini dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu. Diharapkan para muhibbin, para pencinta majlis ilmu sekalian di dalam sihat wal afiat, sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. InsyaAllah kitab kita yang pertama, Faridatul Faraid, muka surat apa dah? 66. Muka surat 66. Susunan keafdalan darjat. Betul? Ha? 66. Bismillahirrahmanirrahim. Faridatul Faraid, muka surat 66 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan yang membawa kepada riddah itu 3 perkara. Wajiblah bagi kita mukallaf mengetahui apakah perkara yang menyebabkan kita jadi kafir. Wajib kita kena tahu. Baik laki-laki ataupun perempuan, wajib kita tahu apakah perkara yang menjadikan kita murtad, apakah perkara yang menjadikan kita kafir, apakah perkara yang menjadikan kita syirik dengan Allah. Wajib kita tahu, kerana memelihara iman itu hukumnya wajib. Sama seperti wajib kita mengetahui perkara-perkara yang membatalkan solat. Apabila kita mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, maka kita boleh menjaga sembahyang kita sewaktu kita solat. Kita boleh menjaga diri kita daripada membuat perkara-perkara tersebut. Itulah sebabnya kenapa kita kena tahu perkara yang membatalkan solat, supaya kita boleh elakkan diri kita daripada membuat benda-benda itu di dalam solat. Kerana kalau kita melakukan, membatalkan solat kita. Contohnya perkara yang membatalkan solat, contohnya berhadas, keluar salah satu daripada 2 jalan, kubul ataupun dubur. Contohnya, jadi tengah-tengah solat, contohnya keluar salah satu daripada kubur dubur kita, keluar sesuatu, maka kita tahulah bahawasanya solat kita telah pun terbatal. Ataupun bercakap dengan sengaja, contohnya bercakap dengan sengaja dalam sembahyang kita. Jadi apabila kita tahu bercakap dengan sengaja dalam solat itu membatalkan sembahyang, maka kita boleh jaga diri kita. Jangan bercakap dalam solat, kerana kalau bercakap nanti batal sembahyang. Kalau di sini, apakah perkara yang mengkafirkan, yang membatalkan iman? Batal iman ni makna jadi kafir, jadi murtad. Apa dia? Maka kita mesti kena tahu, supaya kita boleh mengelakkan diri kita. Jangan buat benda tu. Jangan buat benda yang membatalkan iman. Apa dia? Ni nak bagi tahu. Dan yang membawa kepada riddah itu 3 perkara. Pertamanya i'tiqad yang salah. Makna pegangan di dalam hati yang salah. Pegangan di dalam hati yang salah. Jadi barang siapa di dalam hatinya terdapat pegangan yang salah, maka riddahlah dia. Jadi kafirlah dia, jadi murtadlah dia. Na'udzubillah. Maka apabila antara perkara yang membatalkan iman ataupun memurtadkan itu adalah
i'tiqad yang salah, maka di sini wajib kita mengetahui tentang i'tiqad. Wajib kita ambil tahu, wajib kita belajar, wajib kita memahami apakah i'tiqad yang betul dan apakah i'tiqad yang salah. Wajib kita kena tahu i'tiqad yang betul macam mana, i'tiqad yang mengkafirkan bagaimana. Kita kena mengaji i'tiqad, ngaji ilmu i'tiqad, mengaji ilmu akidah. Kalau kita nak mengetahui, nak semak, nak selidik sama ada i'tiqad dalam hati kita masing-masing betul ataupun salah, mahu ataupun tidak, wajib kita mengaji ilmu akidah. Bila kita belajar ilmu akidah, nanti kita akan faham bab akidah, mana yang betul, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Kalau kita tak mengaji akidah, kita tak tahu akidah sesat macam mana. Rupa-rupanya dalam hati kita ada akidah sesat, tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, rupanya dalam hati kita ada akidah yang salah. Kalau kita tak nak ambil tahu, kalau kita tak nak ambil tahu tentang pelajaran tajwid contoh, ataupun bagaimana cara nak membaca huruf-huruf hijaiyah tu, maka kita dalam keadaan tak sedar ada huruf-huruf Quran ataupun ada bacaan-bacaan Fatihah kita yang tersalah. Kalau kita tak belajar tajwid, kita tak boleh memastikan bacaan Fatihah kita betul ataupun salah. Bila kita belajar tajwid, baru boleh kesan, oh salah bacaan aku ni, maka wajiblah aku betulkan. Jadi kalau kita ngaji akidah, nanti kita akan dapat tahu akidah kita betul ataupun salah selama ni. Seperti ni contoh i'tiqad. Bila sebut i'tiqad, pegangan dalam hati. Dia tak nampak pegangan dalam hati ni, mana tak nampaklah di dalaman. Walaupun orang tu sembahyang, belum tentu i'tiqad dia betul. Walaupun orang tu puasa, belum tentu i'tiqad dia betul. Walaupun orang tu menutup aurat, i'tiqad dia belum tentu betul lagi. Kerana yang kita buat sembahyang, puasa, zakat, tutup aurat itu bukan i'tiqad, itu Islam nama dia. Islam, apa maksud Islam? Amalan zahir. Amalan zahir yang kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, tu namanya Islam. I'tiqad ni bukan boleh tengok dengan mata. I'tiqad ni kepercayaan, pegangan dalam hati. Gitu, pegangan dalam hati. Mana kita boleh nampak pegangan dalam hati? Walaupun orang tu sembahyang, kadang-kadang pegangan dalam hatinya salah. Sembahyang tapi pegangan dalam hatinya Allah Ta'ala, contohnya dia percaya Allah Ta'ala itu berwarna putih, contoh, dalam hati dia. Dalam hatinya, dalam diam-diam hatinya percaya Allah berwarna putih, sebagai contoh. Tapi orang tengok dia sembahyang 5 waktu macam biasa, orang tak tahu yang pegangan dalam hatinya salah terhadap Allah. Orang tengok dia sembahyang, orang kata, oh dia ni orang Islam ni, dia ni orang beriman ni, dia ni orang Islam ni. Tengok sembahyang 5 waktu tak pernah tinggal, rupa-rupanya kafir. Faham tak? Kenapa kafir? Pegangannya salah terhadap Allah. Seperti i'tiqad ketiadaan Tuhan. Dia tak percaya ada Tuhan. Dia tak percaya adanya Tuhan, contoh. Maka orang-orang, mana-mana manusia yang di dalam hatinya tidak percaya adanya Tuhan, maka dia telah riddah. Dia telah pun jatuh riddah, ataupun dia telah pun murtad. Walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Arab sekalipun, bila dia tak percaya dalam hatinya, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan, maka jadi kafirlah dia. Atau syak pada adanya. Ini syak, makna ragu-ragu. Tadi tak percaya langsung. Yang pertama tadi tak percaya langsung. Sebut pasal Tuhan memang tak percaya. Itu yang pertama.
Yang kedua, dia percaya tapi dalam bentuk syak. 50-50 tu maksud. Sekali berasa ada Tuhan, sekali berasa tak ada Tuhan. Ada kot Tuhan ni, Allah ni ada kot, boleh jadi kot, ada kot. Tu murtad, na'udzubillah. Kafir. Kalau dalam hatinya macam tu, dia kafir, na'udzubillah. Bila kafir tak lakulah amal, buatlah amal apa pun. Pergilah haji tiap tahun pun, pergilah umrah tiap minggu pun, berqiyamulailah tiap malam pun, puasalah siang hari sepanjang tahun pun, tak laku amalannya, kerana Allah tidak menerima ibadat orang yang tidak beriman. Kebaikan yang dibuat oleh orang tak beriman tak diterima oleh Allah. Kalau dia nak, dia kena masuk Islam. Kalau dia nak, dia kena beriman, baru Allah terima amalan. Kalau semata-mata berbuat baik tapi imannya salah, Allah tak terima. Jadi rugi. Kalau atas dunia ni, antum semua kalian semua ni banyak buat baik tapi tak nak peduli tentang akidah, kalian rugi sangat. Antum semua rugi. Buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan anak bini, cari nafkah anak bini, yang bini khidmat rumah tangga, yang anak-anak tolong mak ayah, tolong masyarakat, sembahyang puasa, sedekah sana, sedekah sini, tutup aurat, macam-macam kebaikan yang antum buat. Tapi antum sendiri, kalian semua tak pasti yang akidah kalian betul ataupun salah. Rugi kan? Ni semua jadi sia-sia ni. Kebaikan yang kalian buat semuanya Allah tak akan terima. Penat tak? Rugi tak hidup atas dunia beribadat, macam-macam buat baik tapi Allah tak terima dengan sebab akidahnya salah. Sebab tu kalau kita sayangkan pahala kebaikan, kalau kita nak Allah bagi pahala kebaikan kebajikan sekecil apa pun yang kita buat, kita kena belajar, kena mengaji, pastikan akidah kita betul terhadap Allah. Kalau tak, sama macam Nuh yang mata-mata sepet tu duk buat. Sama macam acung, linggam, apa benda tu, dia buat baik. Sama, dia buat baik ke? Dia buat baik tak? Buat baik, dia orang tu ingat tak buat baik? Ada yang jaga mak ayah, jaga mak ayah ni, jaga sungguh mak ayah ni, kasih sayang dengan mak ayah ni. Yang kalau yang laki kasih sayang pada anak bini dia, tapi dia kafir, dapat tak kebajikan? Dapat tak? Tak dapat. Dia tak dapat sebab apa? Akidahnya salah. Itulah kita juga pun kalau macam tu. Jangan ingat kita orang Melayu ni special. Jangan kita ingat kita orang Melayu special. Kenapa orang Melayu? Orang Melayu kenapa dia special? Special tak mana? Dia kalau akidah tak tahu ke mana hala pun tak apa, Allah terima segala kebaikan. Anak cantik kita, siapa kita? Allah tak beza-bezakan bangsa. Kita ni di sisi Allah, bangsa tak main peranan. Yang main peranan kau iman ataupun kau kafir, itu je. Pegangan kau betul ke ataupun pegangan kau salah, tak peduli. Cina, India, Melayu, tak peduli. Jadi kita ni kalau sayangkan pahala, nak bekalan mati, kena ambil tahu tentang akidah sebelum mati ni. Kena belajar akidah, kena ambil tahu, cek hati kita ni pegangan terhadap Allah betul ke salah. Takut-takut ada pegangan yang salah dalam hati kita dalam diam. Takut ada kepercayaan yang salah dalam hati kita terhadap Allah tanpa kita tahu. Jadi macam mana nak tahu? Mengaji. Bila mengaji besok, kita akan tahu. Kita akan boleh semak, selama ni salah rupanya. Selama ni aku percaya Tuhan atas langit, rupanya salah pegangan ni, kafir pegangan ni. Nampak tak? Kalau kita tak nak mengaji, berapa ramai orang iktikad Tuhan atas langit, Tuhan atas langit. Ajak mengaji tak nak. Ajak mengaji tak mau. Sabarlah, yang atas tu ada. Sabarlah, yang atas tu ada. Sabarlah dengan ujian hidup ni, yang atas tu tahu. Siapa yang dekat atas? Itu pegangan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang ajak belajar, jangan sombong. Tutup guru ajak mengaji, jangan sombong. Jangan bodoh sombong. Kita dah tak pandai tentang akidah.
Ada orang nak tunjuk tak mau. Itu kata bodoh sombong. Dah tak pandai, orang nak tunjuk jalan paling muka, tak nak. Berasa macam betul pegangan dia, padahal pegangannya salah. Orang nak betulkan tak mau. Tu bodoh sombong. Habis modal lah. Kalau dah bodoh sombong ni habis modal. Tak dapat dia nak nolong. Macam tu lah. Kalau bodoh sombong ni tak dapat dia nak nolong. Tapi kalau jahil, sedar diri jahil, sedar diri tak tahu, tak gerti, tak faham, tapi nak belajar, ini bagus. Ini mulia. Hamba yang macam ni Allah redha dia. Walaupun dia tak pandai, tapi Allah redha dia, Allah kasih dia, Allah rahmati dia, sebab dia sedar yang dirinya tak tahu dan dia belajar. Dia ada sifat tawaduk, merendah diri. Tak macam yang tadi, yang bodoh sombong tadi. Ujub, perasan tahu padahal salah. Dia pun tak sedar yang pahaman dia salah. Dia pun tak sedar, dia pun tak tahu, dia pun tak pasti yang pegangan dia salah. Bila orang ajak, orang nak tunjukkan, orang nak ajar, orang nak didik, tak mau. Habislah. Bukan kita ingat, bukan sekadar sembahyang Allah akan terima, sekadar pergi haji umrah. Berapa ramai orang pergi haji umrah tapi tak mengaji akidah. Berapa ramai orang pergi haji, pergi umrah tapi tak belajar akidah. Macam mana tu? Tak tahu tentang akidah. Pahaman yang betul bagaimana, pahaman yang sesat macam mana, yang layak dengan Allah apa, yang tak layak dengan Allah apa, tak tahu. Tapi pergi haji, tapi pergi umrah. Macam mana ibadat kita dalam keadaan Tuhan kita tak pasti? Macam mana ibadat kita dalam keadaan kita pun tak pasti pegangan kita terhadap Allah bagaimana? Ini yang kita nak suruh fikirkan. Jangan kita ingat asalkan buat ibadat Allah terima jadi bekalan mati. Asalkan buat jadi bekalan mati. Dah tengok dulu cara buatnya. Cara buatnya betul ke tidak, syarat dan rukunnya. Cara buatnya ada tak terselamat daripada membuat benda yang membatalkan. Waktu dia buat tu akidah dia betul ke sesat? Waktu dia buat tu dia ikhlas ke tidak? Tu semua kena ambil peduli benda tu. Bukan asalkan buat baik Allah terima, asalkan buat baik Allah terima. Kalau macam tu orang kafir tu pun buat baik Allah terima semua. Jadi jangan kita main-main. Jangan kita leka dengan dunia ni sampai benda yang penting-penting tentang ibadat kita tak peduli. Sibuk risau tentang rezeki, tapi tak sibuk, tak risau langsung tentang akidah betul ataupun salah. Tak pernah risau pun. Akidah aku ni betul ke salah? Akidah aku ni betul ke salah ni? Tak pernah pun. Tak pernah ambil tahu. Tak pernah risau pun akidah aku ni, pegangan aku ni betul ke salah selama ni betul ke salah pegangan aku terhadap Allah betul ke salah? Tak pernah risau pun. Yang risaunya tak ada duit, yang risaunya tak kaya, yang risaunya tak mewah. Itu yang kita risaukan. Tapi pasal akidah tak ada kita risau. Kalau risau ramailah nak mengaji. Kalau risau ramailah yang nak mengaji akidah. Kalau risau, orang kalau risau dia akan bertindak. Orang kalau risau, orang kalau takut akidah salah, akidah sesat, akidah terbesok, dia akan bertindak, belajar, ambil tahu. Sebab dia risau, sebab dia takut pahaman dia salah, maka dia pergi belajar. Itu baru betul. Ni kita tak ada risau pun, relax. Seolah-olah macam dah betul lah akidah kita. Padahal sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah pun tak tahu. Macam mana tu? Macam mana dalam keadaan kita semayang, sifat yang wajib, mustahil, harus bagi Allah pun kita tak pasti. Apa sifat yang wajib bagi Tuhan? Apa sifat yang mustahil bagi Tuhan? Apa sifat yang harus bagi Tuhan? Apa benda? Tak tahu. Dah kalau tak tahu macam mana semayang itu? Mana kalau tak tahu maknanya, kalau tak tahu benda wajib, mustahil, harus pada Allah ni, maknanya kita pun tak pasti akidah lagi. Pegangan terhadap Allah tu kita tak pasti lagi. Dah macam mana semayang kita tu? Macam mana haji kita tu? Macam mana umrah kita tu? Macam mana sedekah kita tu? Jadi belajarlah. Sementara Allah bagi sihat, boleh mengaji. Ngaji lah.
Jangan risau tentang dunia semata-mata. Besok balik akhirat, besok bila Allah tak terima amalan kita, Allah habis-habis menyesal lah. Sesal apa? Sesal yang tak ada pendapatan. Menyesal yang tak ada pendapatan. Nak menyesal sekarang ada pendapatan. Menyesal tak belajar sekarang, menyesal tak mengaji sekarang, menyesal tak tahu tentang akidah sekarang, insya-Allah ada faedah. Tapi kalau dah mati besok baru nak menyesal, habis. Itu penyesalan yang takkan sudah sampai bila. Baik mari mengaji, mari belajar. Jangan sombong, jangan belagak, pandai. Kita bukan pandai pun, kita pun tak pandai. Jadi mari sama-sama belajar. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama ambil tahu. Kitab ada, ulama dah siap tolong tulis kan. Kita baca je, mengaji je, faham kan. Kita tak pandai. Tapi mari sama-sama belajar supaya kita boleh semak pegangan dalam hati kita betul ataupun salah. Sebab ni yang mengkafirkan. Kalau tak ada kena-mengena dengan kafir, lantaklah. Nak percaya macam mana? Nak percaya Tuhan warna putih ke? Nak percaya Tuhan duduk dalam rumah kita ke? Nak percaya Tuhan macam tokong tu ke? Ikut lantak. Kalau tak mengkafirkan, ini masalah benda ni mengkafirkan kita. Mengkafirkan kita. Ke tak takut jadi kafir? Ke kita tak takut jadi kafir? Kalau takut ni, akidah yang salah ni antara sebab jadi kafir kita. Walaupun asal lahir ni Islam, dengan sebab pegangan yang salah ni jadi kafir. Atau syak atau syak pada adanya, atau pada satu sifat daripada sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Apa sifat-sifat Tuhan yang dah diijma' oleh ulama? Apa benda? Kalau kita tak nak mengaji sangat, berasa dah pandai sangat, berasa dah tahu sangat, apa sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, yang ulama dah ijma' kata semua orang kena tahu? Apa dia? Ada berapa? Ada berapa? Wajib semua orang ada benda tu. Meskipun dia raja sekalipun, dia mesti ada i'tikad benda tu. Yang 20 tu ataupun yang 13 tu, dia mesti i'tikad benda-benda. Walaupun dia raja, mesti ada benda tu dalam hati dia. Kita pun sama. Baik lelaki, baik perempuan, mesti ada 20 tu dalam hati kita. Apa 20 tu? Entahlah. Tak jauhlah, entahlah. Macam mana? Makna tak ada pegangan tu. Maknanya tak ada pegangan. 20 itulah antara pegangan yang wajib ada dalam hati terhadap Allah. 20 pegangan yang wajib ada. Wajib bukan sunat, wajib ada, mesti ada. Kita dah ambil tahu belum? Belum. Wajib mengaji. Mengaji lah. Kalau tak nanti apa bila kita tak tahu. Tapi wajib tahu. Maka cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh dah. Jangan tangguh-tangguh nak mengaji ilmu sifat 20 ni. Jangan nak sombong sangat. Duit banyak, Tuhan tak kenal. Rumah besar, tak kenal Tuhan. Gaji puluh ribu, tak kenal Tuhan. Macam mana? Hidup selesa tapi tak kenal Tuhan. Macam mana nak balik akhirat dalam keadaan tak kenal Allah ni? Jadi mari sama-sama kita renung-renungkan, hisap-hisap diri kita sebelum kena hisap hari kiamat besok. Ini selesa dunia. Adakah kita pasti selesa dunia ni boleh bawa sampai mati besok? Ini cerita dunia semua habis tuan-tuan. Semua habis ni, cerita dunia ni semua habis. Kau kaya, kau miskin, kau senang, kau susah, kau sakit, orang suka, orang benci, semua habis cerita ni besok bila mati. Semua habis. Bila mati buka cerita baru, cerita akhirat. Jadi kalau kita nak senang, nak selamat hari akhirat, kena adalah persiapan dia. Antaranya mesti kenal Tuhan, mesti. Dah kenal ke belum? Belum. Bila belum, wajib belajar.
Wajib belajar supaya kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan nanti boleh rosak akidah ni. Takut salah akidah ni. Ngajilah supaya kita tahu siapa kita, siapa Tuhan. Bukan lama mengaji, sekejap je 1 jam 40 minit macam tu. Kita main game lagi lama, main handphone lagi lama daripada mengaji. Kita main handphone lagi lama daripada duduk dalam kuliah. Kuliah 1 jam je, kejap nak habis dah. Handphone 2 jam 3 jam kita belik, lagi lama ni. Kena paksa diri kita belajar. Kena sayangkan amalan kita. Sayangkan amalan kita. Nanti Allah tak terima kita, kita yang menyesal. Ulama banyak kali ingatkan pesan, belajar tauhid, belajar akidah supaya kau kenal kau siapa, Tuhan kau siapa. Supaya tak menyimpang pegangan dalam hati. Ngajilah. Ataupun mana? Seperti wahdaniyah Allah Ta'ala. Dia ragu contohnya dalam diam-diam dia ragu, betul ke Tuhan tu satu? Ya ke Tuhan tu satu? Takkan tak ada yang lain kot? Ya ke Allah tu dia je Tuhan, tak ada yang lain? Betul ke? Kafirlah orang tu. Ataupun dia kata gini dalam hati, betul ke Allah tu kuasa? Betul ke Allah Ta'ala tu berkuasa? Takkan tak ada lemah sikit pun. Takkan dia segala-gala perkara dia kuasa. Takkan tak ada benda yang dia lemah. Ataupun dia kata betul ke Allah kuasa? Ataupun dia kata gini dalam hatinya, betul ke firman Allah tu betul? Dalam hati dia kata betul ke Quran tu dalam dia semua betul? Dalam hati dia, na'udzubillah, riddah dah tu, kafir, na'udzubillah. Ini barang dalam hati, kita tak tahu siapa. Dalam kitab disebut umum. Contoh, mana-mana orang, mana-mana manusia yang dalam hati dia begitu, kafirlah dia tu. Siapa dia? Wallahu a'lam. Mana kita tahu? Siapa-siapa lah. Sebab tu dalam kitab akidah ni dia nak cerita tentang undang-undang akidah. Dia bukan nak menuduh sesiapa. Dia nak bagi tahu akidah, undang-undang dia gini. Kau langgar benda ni, rosak akidah kau. Jadi dalam kitab akidah dia nak maklumkan, kalau buat begini, kalau buat begini, kalau buat begini, kalau percaya begini, rosak akidah, rosak akidah. Siapa yang buat lah? Siapa yang percaya macam tu lah? Yang tak ada, selamat lah. Tapi pada adatnya kalau tak tahu mesti terlanggar punya. Pada adatnya kalau kita tak ambil tahu, mesti ada yang kita langgar. Bawa kenderaan dalam keadaan tak tahu undang-undang jalan raya, mesti ada undang-undang yang kita langgar punya. Mesti ada, tak banyak sikit mesti langgar. Undang-undang akidah ni banyak. Dalam keadaan kalau kita tak tahu, mesti kita ada langgarnya. Cuma sedar dengan tak sedar. Dan i'tikad ketiadaan nubuwah Nabi, yang diijma'kan atas nubuwahnya. Nama-nama Rasul tu, nama-nama Rasul 25 orang tu yang wajib kita kena tahu tu, tiba-tiba dia ragu. Salah seorang daripada Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang 25 tu, dia ragu-ragu, betul ke Ibrahim tu Nabi? Ya ke? Betul ke? Dalam hati dia. Sebab ni panggil i'tikad ni dalam hati. Dia tak cakap. Kalau cakap tu murtad terang-terang dengan perkataan. Faham tak? Ini bukan kita cakap, ni dalam hati ni. Nombor satu benda yang merosakkan akidah, i'tikad dalam hati yang salah. Kalau diluahkan, dicakap terang-terang, begini contoh dia cakap, aku betul ke, dia cakap betul ke Allah tu ada, dicakap benda tu, itu kafir terang-terang. Itu kafir dengan perkataan dah. Ini tak cakap, diam-diam, simpan dalam hati. Dia diam-diam, dia tak percaya Tuhan tu. Kalau dia cakap terang-terang, dia kata dia tak percaya Allah, itu kafir dengan perkataan. Nama dia, itu jadi murtad dengan perkataan. Ataupun terang-terang dia cakap, aku tak percaya sangat Quran tu. Contoh, dia kata dalam Quran tu, pada akulah tak semuanya betul. Tu kafir terang-terang tu. Tu kafir dengan perkataan. Biar beza i'tikad dengan perkataan.
dan menafikan hari kiamat. Dalam hatinya tak percaya hari kiamat. Dalam hatinya tak percaya hari kiamat. Dan syurga, dia tak percaya syurga. Dan neraka, dia tak percaya adanya neraka. Dan lainnya daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma' atasnya, yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, sekira-kira mengetahuikan dia oleh khawasul muslimin. Jadi benda-benda yang asas dalam agama, bila dia nafikan, rosaklah akidah. Benda-benda urusan agama yang boleh diketahui dengan mudah, dengan darurah, tak perlu belajar pondok, tak perlu belajar madrasah, tahu benda tu adalah hukum hakam Allah Ta'ala. Benda tu memang maklum, budak kecil pun tahu. Tiba-tiba dia tolak benda tu, dia tak percaya benda tu, jadi kafir. Dan awam mereka itu seperti wujub sembahyang. Semua orang tahu wajib sembahyang 5 waktu. Budak-budak pun tahu. Tiba-tiba dia tak percaya sembahyang tu wajib. Jadi kafir. Ataupun dia kata sembahyang 5 waktu tu boleh pilih. Sembahyang 5 waktu boleh pilih-pilih. Rosak akidah. Dia kata solat 5 waktu fardu tu boleh kita pilih mana nak. Saya ada jumpa orang ni, ada jumpa pahaman ni. Ada jumpa pahaman ni. Dia kata dia ahli makrifat, dia cakap. Dia kata dia orang hakikat. Dia katalah. Tapi pahaman dia sembahyang boleh pilih. Astagfirullah. Nabi pun tak pilih-pilih sembahyang. Nabi dah ketua orang yang mengenal Allah, ketua arif billah, ketua orang ahli hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia jaga syariat. Yang Allah wajibkan wajib, yang haram haram. Ini dia mengaku ahli hakikat, ahli makrifat, sembahyang boleh pilih pula dah. Hati-hati kita ni. Jangan ikut sebarang. Kalau yang betul tak apalah, kalau yang betul tak apa. Ni banyak yang sesat ni. Dengan sebab yang sesat ni terpalit yang sebenar pun jadi terpalit juga. Padahal yang punya kerja ni yang sesat ni. Memang ada ahli hakikat, ahli makrifat yang sebenar ada. Tapi yang jenis segong, yang jenis bengong ni. Ini yang mencemarkan nama-nama orang ni. Faham tak? Sehingga bila orang kata ahli hakikat, ahli makrifat, dah orang kata sesat. Padahal dengan sebab ni, yang mengaku hakikat tak apa, tapi syariat tak jaga. Kalau betul hakikat, mesti jaga syariat. Bukan maksud bila kau dah kenal Tuhan, kau boleh buat suka hati kau. Makin kau kenal Tuhan, makin takutlah kepada Allah. Makin kau kenal Tuhan, makin kau jagalah perintah Allah, yang halal-halal, yang haram-haram. Ini kau mengaku kau kenal Tuhan, dah boleh pilih pula dah. Boleh pilih sembahyang. Nak sembahyang mana? Saya biasa Zuhur lah sembahyang. Kalau yang lain tak sembahyang, Pak. Boleh pilih. Kafir, na'udzubillah. Jangan buat main-main. Hati-hatilah. Sekarang ni ada puak-puak jadi macam ni. Nak shortcut. Orang suruh mengaji fardu ain, dia katanya ilmu budak-budak. Orang suruh mengaji ilmu fardu ain, dia katanya tak ada faedah ngaji fardu ain. Dia kata ilmu kulit tak ada faedah. Tu dalam kitab Misbah Munir kan sebelum ni bagi tu. Antara pahaman sesat tu, dia mengatakan orang yang ngaji kat surau masjid ni, ngaji fiqh, tauhid, tasawuf ni, tajwid ni, ini ilmu kulit yang tak berguna pada dia gitu. Padahal ilmu fardu ain kau kata tak berguna pula fardu ain. Tanpa belajar ilmu fardu ain, solat tak sah, puasa tak sah, akidah tak sah. Dia kata tak ada faedah. Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah, jangan terpedaya. Dia kalau betul ahli hakikat, ahli makrifat, dia akan jaga syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Itu baru betul kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, makin takut gerun pada Tuhan. Bila takut gerun, makin jaga syariat Allah. Baru betul. Bebas daripada maksiat hati. Ngajilah kita ni orang awam, ngaji macam biasa sudah. Ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji tajwid.
Macam tutup guru kita pesan, ngaji mereka supaya tahu syarat rukun sah batal semayang, mandi wajib, ambil wuduk, bab air, bab suci, bab basuh najis. Belajar bab-bab tu. Belajar tasawuf yang asas supaya tahu sifat mazmumah, sifat mahmudah, penyakit-penyakit hati, jenis-jenis penyakit hati, macam mana nak ubat, macam mana nak rawat, apa punca penyakit hati. Belajar yang tu. Itu fardu ain. Tu yang kalau tak belajar berdosa, kalau tak tahu berdosa. Mengaji lah. Jangan. Nak jadi baik sisi Allah bagus, tapi kalau gopoh tu bahaya. Gopoh bahaya. Gopoh nanti kita disesatkan nanti. Ngaji, kita orang awam buat cara orang awam ngaji fardu ain, mengaji tajwid, betulkan makhraj, betulkan Fatihah. Macam tu. Tak payah nak gaduh lompat kelas tu. Nak pergi mana? Yang gaduh lompat kelas, Allah tahu kita sedang belajar. Allah tahu ibadat ni ada peringkat. Ada peringkat. Kemudian seperti wujud semayang dan wujud puasa. Semua orang tahu, budak-budak pun tahu wajib puasa. Tiba-tiba dia dah tua, dia kata puasa tak wajib. Ataupun dia kata puasa pakai niat pun dah cukup. Kafir, na'udzubillah. Murtad orang-orang yang kata semayang pakai niat, puasa pakai niat, itu semua murtad, na'udzubillah min zalik. Syirik. Kalau ada benda-benda pahaman-pahaman ni dekat kampung kita, wajib kita lapor kepada Jabatan Agama Islam. Jangan kita diam kan. Sebab puak-puak jenis macam ni, dia akan cari pengaruh dalam diam. Dia akan cari pengaruh di dalam dia. Seorang dia tarik, seorang dia ajak. Sebab tu kalau kita tahu, wajib laporkan. Dah laporkan, Jabatan Agama nak ambil tindakan tak, itu tanggungjawab dia. Kita tak dosa lah. Sebab kita tak ada kuasa, faham? Kita tak ada kuasa. Laporkan pada pihak berkuasa, ni dekat kampung saya ni ada geng-geng semayang pakai niat, puasa pakai niat ni. Tolong ambil tindakan. Kalau tak, nanti dia ajak lah. Dia ajak seorang. Ajak minum kedai kopi, ajak sembang-sembang. Kawan ni berasa macam syok pula cerita ni, nak ambil tahu, dah kena. Dia macam tu. Dia ajak berkawan dulu, dia ajak sembang dulu. Dia sembang benda pelik-pelik, orang jadi kagum. Hui, tinggi ilmu kau ni. Orang pun melopong dengar cerita dia. Jadi orang nak ambil tahu. Situlah nanti dia belit kan. Kalau setakat cerita semayang 5 waktu, lupa semayang ni gini-gini, ini cerita biasa. Ini cerita biasa, orang tak heran. Tapi kalau cerita melayang-layang ni, cerita sampai orang pun terpinga-pinga, apa ke maksud dia cakap ni? Dalam betul ilmu dia ni. Ni orang minat nak tahu. Sebab dia lain daripada lain sikit. Rupanya nak menyesatkan. Habis. Dan haram zina, dan minum arak, dan zalim. Benda tu semua maklum dah. Maklum dah. Budak-budak pun tahu. Habis. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi. Nak bagi tahu kat kawan-kawan ni, kelas kat pondok ni sekarang malam ni cuti dia tak lerat lah. Saya nak berehat sikit. Kelas pondok lepas ni 10.30 tadi. Kesak apa Allah ke surat berapa Minhajul Abid? Ha? 109 108 108 ke 109? 108 perenggan berapa maka adalah qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Maka adalah yang demikian itu dengan tolong nafsu dan sekutunya nafsu hingga gugur dengan yang demikian itu daripada berjiwa
yakni berdekatan, berhampiran dengan Allah Ta'ala. Sebab nafsu lah. Sebab nafsu lah, hasutan nafsu lah yang menipu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sehingga daripada dekat dengan Allah jadi jauh daripada Allah Ta'ala. Sebabnya nafsu. Ini nak cerita jahatnya nafsu kita tu. Kita ni ada nafsu. Nafsu kita itulah yang jahat, yang selalu ingkar, yang tak nak taat, yang tak nak patuh, yang tak nak setuju dengan perintah Allah Ta'ala. Nafsul ammarah kita tu. Semua orang macam tu, baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik mengaji, baik tidak, ada hawa nafsu. Cuma boleh lawan, tak boleh lawan. Boleh lawan, tak boleh lawan. Kena tipu ataupun tak kena tipu. Semua ada nafsu. Jadi tak pelik. Tak pelik. Dah memang tabiat kita manusia ada nafsu. Jadi tengok tu bahaya tak bahayanya nafsu ni. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam daripada duduk hampir dengan Allah, mana hampir dengan rahmat dan redha Allah dalam syurga tu, dikeluarkan, disisihkan oleh Allah dengan sebab pengaruh hawa nafsu lah. Duk setan tolong ajar, setan tolong kempen. Dia nafsu dengan setan ni dia bertolong-tolongan. Nafsu dengan setan dia bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan. Dia pakat saling bantu membantu. Nafsu kita manusia ni memang sukalah benda nafsu ni, tabiat dia nak seronok aja, dia tak peduli. Benda halal ke benda haram dia tak pandang benda tu. Asalkan seronok tu je. Nafsu. Asalkan seronok aja sudah. Halal ke on, tak halal pun on, asal seronok. Itu nafsu. Kata Imam Ghazali, nafsu ni dia tahu seronok dan dia tak fikirkan akibat. Akibatnya besok apa akibat dia tak peduli. Yang penting seronok tu je. Nafsu. Macam kita sekarang seronok kaya, seronok mewah, seronok selesa, seronok apa. Akibat dia besok macam mana? Nafsu tak peduli tu. Neraka ke, amal Allah tak terima ke, tak kenal Tuhan ke, tak peduli. Yang penting seronok. Yang penting kita hidup atas dunia ni bahagia, seronok, selesa, kaya, mewah. Sudah. Akibat dia neraka ke, syurga ke, dapat redha Tuhan ke, tak dapat redha Tuhan, tak peduli. Itu tak ada, tak menjadi satu kepentingan. Yang penting seronok, hidup bahagia atas dunia. Sudah. Itu jahatnya nafsu. Jahatnya nafsu kita. Asalkan seronok sudah, besok neraka ke tidak, Allah terima ke tidak, tak peduli. Auzubillah. Jahatnya nafsu kita, sampai tak kenal Tuhan. Sombong nafsu ni, sombong ni. Dia takabur. Nafsu ni takabur. Takabur ni, dia tak nak tunduk dengan Tuhan, tak nak mengaku. Engkau, aku. Engkau lah, aku lah. Sombong ni nafsu. Bila Allah jadikan dia, Allah dah jadikan dia, Allah tanya engkau siapa, aku siapa, dia kata engkau, aku lah. Nafsu. Tu yang kita kata ada heran, ada kuih heran. Jomlah belajar, jomlah mengaji, nanti amalan kita Allah tak terima, ada aku kisah. Tu nafsu tu. Sombong ni. Ada aku heran, ada aku takut. Padahal taknya mampu. Kalau kita ni nak diazab oleh Allah, memang tak mampu. Tapi jahatnya sombong ni, kata ada aku heran. Nampak? Jahat. Ada aku heran, dia kata. Kita cerita tentang azab-azab Allah, tentang bala akhirat, dia kata ada aku heran ke? Ada aku kisah ke? Padahal dia lemah, padahal dia tak kuat, padahal dia tak mampu. Tengok Allah bagi kita sakit kepala, menonggeng nak kita? Menonggeng kita. Allah bagi sakit gigi, menonggeng kita. Bagi sakit perut, menonggeng kita. Baru benda macam tu pun kita dah tak kuat, tak mampu nak lawan dah, mengadui dah. Tapi oleh kerana sombong tadi, nafsu, dia kata ada aku heran.
Tengok jahat tak jahat apa dah. Jahat tak jahat dia. Ada aku heran kan? Allah bagi sakit gigi menonggeng dah. Allah bagi demam menonggeng dah kita. Oh tak heran, tak heran. Tu kata sombong. Tu sombong. Tak apa. Tak nak mengaku lemah. Perasan kuat, perasan hebat, perasan kebal. Padahal taknya kuat kita. Hingga gugur. Dan sekutunya hingga gugur dengan yang demikian itu daripada berjiwar, yakni berhampiran dengan Allah Ta'ala, dan tetap di dalam syurga Firdaus, berpindah kepada dunia yang hina. Kita ni jadi hina sebab nafsu kita lah. Banyak ilmu jadi hina sebab tergoda dengan nafsu. Banyak amalan, banyak amal banyak, jadi hina juga dengan Allah sebab terpedaya dengan nafsu. Banyak ilmu, jadi hina dengan Allah sebab tergoda dengan nafsu. Banyak ilmu, mengaji pagi petang siang malam, mengajar pagi petang siang malam, banyak ilmu kepahaman dia, tapi dipedaya oleh nafsu, jadi hina lah. Jadi hina lah. Bila kita terikut nafsu jadi hina. Dia kena lawan nafsu. Bila terikut nafsu, hina. Jadi hina kita ni, walaupun mengaji, mengajar pagi petang siang malam, tapi ikut kehendak nafsu. Nafsu suruh turun tidur banyak, kita turunkan. Nafsu ajak makan banyak, kita turunkan. Nafsu ajak bercakap, sembang, borak banyak, kita ikutkan. Jadi hina kita. Jadi hina menurut keinginan nafsu tu, menghinakan. Dia tengok orang-orang yang hebat-hebat tu, arif billah, orang-orang yang kenal Tuhan tu, dia lawan nafsu dia, lawan nafsu. Dia tak nak bersetuju dengan nafsu. Dalam semayang ada nafsu, nak jadi imam ada nafsu. Betul? Jadi imam ada nafsu. Ini jemaah ramai ni, takkan nak baca inna a'tayna. Nanti apa pula kata orang? Tu dia punya mainan lah tu. Nampak tak? Dia punya mainan lah tu. Nak merosakkan ibadah kita. Ini makmum ramai ni 200 orang, takkan inna a'tayna. Nanti orang kata kau apa pula? Baca surah panjang-panjang sikit baru orang tahu kau alim. Habis. Habis. Tapi kalau dia baca memang tak ada niat macam tu, selamatlah dia. Dia kira selamat dengan tak selamat. Dia datang tetap datang. Dapat tepis tak dapat tepis je. Takkan nak baca biasa-biasa. Baca lagu sedap sikit baru orang puji kata pandai baca. Habis. Ini baca street, tak ada macam Imam Madinah pun. Orang tak respect lah. Baca sedap sikit baru orang kagum. Habis. Halus saja dia masuk. Nampak tak? Bahaya kalau Allah tak tolong, habis jahanam kita. Kalau Allah tak tolong, habis jahanam kita. Tu ada wali-wali Allah, orang hebat-hebat Dia lawan sebalik. Nafsu nak ajak macam ni, dia buat terbalik. Nafsu suruh dia baca sedap, dia baca biasa. Nafsu suruh baca surah panjang, dia baca pendek je, 2-3 bagi dia Allahu Akbar. Dia tak nak ikutkan nafsu dia, nak menipu dia. Licik dia. Bukan jangan main-main, jangan kita nak sombong. Allah kalau tak selamatkan kita, habis kita. Nafsu ni dia memang pakai. Bayangkan tu, nampak tu, Nabi Allah Adam pun dia terpedaya dengan keinginan dia tu, nafsu tu. Ini kan kita ni orang biasa, dah lah tak tahu, tak ada ilmu pula tu. Memang jadi ulam-ulaman lah. Jadi ulam-ulaman. Dah bernikah, berpurdah contohnya, nak orang pandang lawa juga, habislah. Dah bernikah, berpurdah, nak orang pandang lawa juga, habislah. Kena.
Bernikah berpudah, mata coklat, mata biru, mata kuning, supaya orang nampak lawa. Habis. Kecuali memang di mata asal gitu, tak boleh. Habis. Dia ada kat mana mana-mana. Ada. Kalau Allah tak tolong kita, habislah kita. Pakai elok dah, tapi masih lagi nak menarik perhatian, habislah. Dia orang perempuan ni tak boleh narik perhatian. Sebab tu digalakkan pakai hitam, supaya tak ada perhatian. Supaya tak jadi perhatian. Supaya orang lelaki tak suka tengok dia. Sebab bila orang lelaki suka tengok, fitnah dah tu. Fitnah dah tu. Walaupun dia bernikah, berpurdah, bertudung labu, tapi orang lelaki suka tengok dia, fitnah dah tu. Orang perempuan jagalah. Penghijrahan kita tu bagus dah, mesti ada ilmu. Kalau tak nanti ni kita syok sendiri, rupa-rupanya kita tidak diredai oleh Allah. Banyak kita duk macam tu. Jangan, hati-hati orang perempuan. Dia fitnah nombor 1 atas dunia. Orang perempuan fitnah nombor 1 atas dunia. Harta bawah lagi. Orang perempuan nombor 1. Bernikah dah, mata biru cair. Kau tak geram tengok? Geram lah tengok? Geram lah. Dah kita sihat. Lain kalau orang sakit. Orang sakit dia tak ada nafsu, bang. Dia kalau sihat dia tu, lawa ni. Ini baru mata biru cair ni. Mula tu. Mula dia bawa benda lain. Tu yang kata tu yang kata fitnah. Tu yang kata fitnah tu, faham? Allah, laki perempuan ada nafsu, nak cerita nafsu tu tadi tu. Dia tahu nak seronok, dia tak peduli akibat. Nak pesen-pesen lagi tu. Jadi walaupun bernikah purdah, orang seronok nak tengok dia. Makna dia belum sempurna menutup aurat lagi, tak sampai lagi matlamat dan tujuan tutup aurat tadi. Tak sampai lagi. Makna tak sempurna lah. Dah tutup tapi belum sempurna. Tujuan dia tadi suruh tutup tadi tu supaya menghilangkan fitnah. Makna orang tengok tak ada mikir benda lain, orang tengok, orang lelaki tengok tak ada rasa seronok. Baru kata sempurna dia. Ni kalau orang tengok, lelaki tengok terkebil-kebil tengok, fuyo lawa menikah purdah lawa. Adalah masalah tu. Adalah yang tak kena tu. Semaklah balik, ceklah balik. Kemudian katanya musannif lagi, dan didapat segala anak-anaknya. Yang binasa lagi membinasakan orang. Duduklah dia pada dunia yang hina, yang kekeruhan, yang fana. Daripada duduk dalam syurga, turun kepada dunia yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kekuruhan, masalah, benda tak sedap maksudnya. Dalam dunia ni penuh dengan benda tak sedap, benda tak seronok. Yang fana lagi pula binasa. Kau kaya macam mana pun kau binasa juga. Yang binasa lagi membinasakan orang. Tu sifat dunia tadi. Daripada tinggi darjat jadi turun darjat sebab nafsu. Tadi nafsu lah, bila kita beramal tinggi darjat, tapi bila turun nafsu dia jadi rendah. Dia jadi rendah sebab turunkan nafsu, keinginan nafsu. Keinginan nafsu jadi rendah. Dan didapat segala anak-anaknya, barang yang dapat daripada yang demikian hari itu hingga berkekalan selama-lamanya. Padahal itulah hikmah Allah Ta'ala nak melahirkan, nak menjadikan kita manusia di atas dunia. Semua tu ada hikmah. Semua ada hikmah. Bukan kata sia-sia, ada hikmah. Kalau andai kata Allah tak takdirkan begitu, tak adalah kita ni
dihidupkan oleh Allah atas dunia. Kita ni tak ada kan ni. Kalau Allah tak kehendak jadikan benda tu, peristiwa Nabi Allah Adam kan, kalau tak kehendak jadikan benda tu, tak adalah kita ni. Duduk dalam syurga lah Nabi Allah Adam tu, dengan Hawa tu selama-lama duduk dalam syurga tu lah. Tak beranak pinak lah dalam tu. Dalam syurga bukan tempat beranak pinak, faham tak? Cuma Allah dengan kehendak Allah, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah aturkan benda-benda tu semua ada hikmahnya. Antara hikmahnya nak melahirkan, nak jadikan kita ni atas dunia ni boleh beribadah kepada Allah. Boleh beribadah kepada Allah. Kita ni boleh beribadah kepada Allah, dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam, dapat kenal Tuhan dan sebagainya. Ini hikmah Allah lakukan. Allah kehendak jadikan peristiwa Nabi Allah Adam tu dengan iblis tu. Jangan kata sia-sia pula, jangan kata Allah tak cerdik pula. Hei, jangan. Kemudian cerita Qabil dan Habil, adalah sebabnya pada pekerjaannya keduanya, Habil Qabil tadi, dengki dan bakhil. Tu ajakan nafsu lah tu. Dengki ni ajakan nafsu dan syaitan, ajakan nafsu. Mengajar dengki, habis. Tutup aurat dah sempurna, mengaji dah banyak, ibadat dah banyak, dalam hati ada dengki. Habis martabatnya, sisi Allah. Walaupun dia banyak mengaji, banyak mengajar, tutup aurat sempurna dah, tapi hatinya pula ada hasad. Tak seronok tengok orang lain dapat nikmat. Habis. Mengajar sana sini, mengaji sana sini, tak seronok orang lain dapat senang. Habis. Dia tak boleh jatuhkan kat sini, dia masuk ke lain. Dia pakat dengan syaitan. Dia nak ajak masuk kafir, kita tak mau. Dia ajak kita tinggal ibadat, kita tak mau. Dia ajak kita supaya jangan buat ibadat, tak boleh, kita lawan juga. Kemudian dia akan cari macam mana cara nak merosakkan ibadat. Kan sebelum ni Imam Ghazali duk cerita maknanya peringkat syaitan dan nafsu ni nak mengajak mana. Mula-mula dia nak ajak kita jadi kafir. Dia nak ajak kita jangan percaya kepada Allah. Ini nombor satu. Maka bila orang tu mendapat hidayah taufik daripada Allah, Allah akan selamatkan dia. Dia akan tolak bisikan tu. Mana boleh jadi kafir? Allah Ta'ala dah kata inna dina indallahi Islam. Mana boleh aku jadi kafir? Tu kalau dia dapat taufik daripada Allah. Kalau Allah sayang dia, Allah bagi pertolongan, selamat dia daripada ajakan setan dan nafsu mengajak dia supaya tidak percayakan Allah. Tak boleh kat situ, dia try yang lain pula. Dia kata kalau kau dah orang Islam ni, buat apa nak ibadat lagi? Kau dah orang Islam dah beriman, buat apa nak sembahyang puasa lagi? Dah tentu orang Islam, orang beriman ni syurga dah, Nabi cakap. Buat apa nak penat-penat buat ibadat? Dia masuk situ pula. Ajak kita supaya jangan beribadat. Atas alasannya kau dah orang Islam, tentu syurga dah. Buat apa nak ibadat-ibadat lagi, kata dia. Maka orang yang dapat taufik daripada Allah, dia akan jawab apa? Tak dapat tidak, aku mesti mencari bekalan mati. Sebab Allah perintah kepada aku supaya beribadat. Mau tak mau aku kena buat ibadat. Sebab tu bekalan mati aku. Tu ditolong oleh Allah. Beribadahlah dia. Tak puas hati dia cari jalan lain pula. Kalau nak buat, nanti-nantilah. Kalau nak beribadat juga, kata dia, relax dulu. Umur panjang lagi, sihat lagi, muda lagi, nanti mengaji berdoa itu. Relax dulu. Bukan tak boleh, boleh, tapi nantilah dulu, kan banyak masa lagi. Dia hasut situ pula. Itu yang kita insya-Allah tak sampai-sampai tu. Dia ulang ngaji, insya-Allah 8 tahun. 8 tahun insya-Allah. Dileka kan. Kita dipermain-mainkan. Tapi kalau orang dapat taufik, dia tidak akan menangguhkan. Ataupun nafsu setan kata gini, kalau nak buat juga, buat cepat-cepat. Kalau nak jadi baik cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh dah. Ni yang kadang-kadang lompat kelas ni.
Ni kadang-kadang lompat ke terpedaya kat situ. Kalau dah buat pula, ditimbulkan benda ni pula, timbulkan hasad, timbulkan dengki, timbulkan ujub, supaya ibadat yang dah buat tadi bina. Itulah dia punya permainan dia. Sepanjang jalan tu dia ada dengan perangkap dia masing-masing, tipu daya dia masing-masing. Licik tak licik. Yang boleh menyelamatkan kita ni semata-mata rahmat Allah lah. Tapi kita kena usaha, jangan semata-mata harap rahmat je. Kena usaha, belajar, mengaji, fahamkan, ambil tahu, kemudian berdoa minta tolong dengan Allah. Jangan semata-mata kita minta tolong Allah, minta Allah tolong jaga amalan kita, tapi kita tak usaha. Allah suruh mengaji, tak nak mengaji. Allah suruh kenal Tuhan, kita tak ambil peduli. Allah suruh jaga akidah, kita ambil tak peduli. Tapi minta, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah amal ibadah aku. Mana boleh, kena usaha kita. Allah perintah tu, Allah perintah mengaji, kena mengaji. Kemudian barulah minta tolong dengan Allah. Begitu. Kemudian cerita Harut dan Marut adalah sebabnya pada pekerjaan keduanya syahwat, mana nafsu, keinginan, kemudian tarik bertali-tali yang berpanjang-panjangan hingga hari kiamat. Dan tiada engkau dapat makhluk fitnah dan kemaluan dan sesat dan tiada maksiat melainkan adalah asalnya itu nafsu dan hawanya. Itulah puncanya. Yang paling jahat setan dengan nafsu adalah nafsu. Wallahu a'lam. Dan jikalau tiada adalah segala makhluk ini di dalam sejahtera dan kebajikan. Wallahu a'lam. Kalau bukan dengan sebab setan nafsu setan, kita ni semuanya baik-baik semuanya. Aman damai gitu. Tak ada orang hasad, tak ada orang dengki, tak ada orang takabur, tak ada orang buat jenayah, tak ada orang buat apa. Kalau tak ada setan nafsu, tapi Allah jadikan semua tu ada hikmah, bukan sia-sia. Ada hikmah. Orang yang bermujahadah lawan nafsu baru diberi pahala oleh Allah. Tu. Orang yang bertaubat setelah dia ditipu daya oleh nafsu, dia jatuh dalam maksiat, dia bertaubat kepada Allah, Allah bagi pahala yang banyak. Itu hikmah dia. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah sekadar itu. Lebih kurang minta ampun, maaf. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ari kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sama-sama. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Boleh dah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Jom solat insyaAllah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Jom insyaAllah. Amin ya Allah. Iqamatis salah. Iqamatis salah. Amin ya Allah. Haula. Amin. Terima kasih. Solat.